Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Operasi pembenihan awan. Sebelum melaksanakannya, beberapa faktor berkaitan cuaca akan diteliti Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam serta Met Malaysia. Ini penting bagi memastikan keberkesanannya termasuk panduan kesesuaian keadaan awan dan angin bagi menjalankan operasi itu. Fenomena cuaca panas yang melanda beberapa negeri antaranya di Sabah dan Perlis turut dipantau Kementerian. Hampir 5.4 bilion ringgit. Itu perbelanjaan kira-kira 22 juta umat Islam Malaysia di Bazar Ramadan. Kajian Pakar Ekonomi Universiti Sains dan Teknologi itu jelas Timbalan Perdana Menteri menyaksikan secara purata 850 kilogram makanan dibazirkan setiap individu. Justeru umat Islam diingatkan agar bersederhana ketika berbelanja pada bulan puasa dan mengelak pembaziran. Kartel antara faktor yang menyebabkan harga beras tempatan tidak dapat dikawal kerajaan, kekurangan bekalan di pasaran sekaligus harga melonjak. Pengerusi Task Force Majlis Tindakan Sara Hidup Negara menyatakan dipercayai wujud 4 hingga 5 syarikat besar yang mengawal pasaran beras putih tempatan hingga 80%. Kartel melakukan pembelian padi pada harga tinggi, kemudian menaikkan harga beras. Susulan itu, isu terbabit bakal dibentang kepada Perdana Menteri minggu depan agar kerajaan boleh mengambil tindakan serius terhadap syarikat terlibat. Dalam hari itu, bekalan ikan di pasaran dijamin mencukupi bagi menampung keperluan pengguna sepanjang Ramadan dan Aidilfitri. Pengerusi LKIM memaklumkan ketika ini berlakunya lambakan tangkapan ikan selepas musim tengkujuh berakhir. Kerjasama bersama KPDN diharap mampu mengawal peningkatan harga hasil laut. 8,000 unit residensi madani sekitar Kuala Lumpur bakal dibina bermula Jun ini. Jelas Menteri di JPM Wilayah Persekutuan, harga mampu milik sekitar RM200,000 itu bakal memberi manfaat kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Konsepnya sama seperti residensi wilayah di Putrajaya. Pemandu bas ekspres rentung manakala 2 penumpang cedera dalam kemalangan di kilometer 75.2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara dekat Gurun kira-kira pukul 4 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak berkata, nahas membabitkan bas ekspres dan lori trailer hingga menyebabkan bas berkenaan terbakar. 6 mangsa lain berusia antara 19 hingga 57 tahun terselamat. Cubaan pihak tertentu menghidupkan semula ajaran sesat Ayah Pin dalam perhatian kerajaan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Terengganu, perkara itu dalam makluman dan sedang dalam tindakan pihak berwajib. Kerajaan Langit Ayah Pin pernah menggemparkan negara sebelum fatwa dikeluarkan pada tahun 1997 bahawa ajaran berkenaan sesat mengikut Seksyen 25 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986. 4 wanita warga Indonesia berjaya diselamatkan unit risikan operasi bahagian pencegahan Atipsum dan AMLAH. 3 ejen permandangan manusia ditahan. Siasatan awam mendapati suspek memperdaya mangsa dengan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah menerusi pas lawatan kerja sementara. Suspek dipercayai menjanjikan gaji lumayan antara RM14,000 hingga RM20,000. Sementara itu, 4 wanita warga India dipercayai mangsa pemerdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seks juga berjaya diselamatkan di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Johor menyatakan serbuan turut mencekup 2 individu, termasuk seorang daripadanya dipercayai pengurus rumah persundalan. Kesemua mangsa berusia 24 hingga 39 tahun itu datang ke Malaysia, kononnya ditawarkan kerja di bahagian teknologi maklumat dan pembantu rumah. Juga di Johor, 3 lelaki ditahan di lokasi berasingan sekitar Pasir Gudang disyaki memukul dan menculik seorang remaja lelaki sebagaimana tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Seri Alam berkata, insiden turut menyebabkan mangsa berumur 17 tahun cedera. Salah seorang suspek mempunyai 26 rekod jenayah lampau, malah suspek juga positif syabu. Di Pahang, bot nelayan asing ditahan Maritim Malaysia pada jarak lebih kurang 35 batu nautika di timur laut perairan Pulau Tioman. 6 kru termasuk tekong warga Vietnam diberkas kerana tiada mempunyai dokumen pengenalan diri selain mengemukakan lesen bot meragukan. Bot berserta 250 kg hasil tangkapan laut disita untuk tindakan lanjut.
Tiada dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa. 158 parti ditahan dalam serbuan op pintu di Rumah Pangsa Bercam. Pengarah Imigresen Perak berkata kesemua ditahan terdiri daripada 93 lelaki, 54 wanita dan 11 kanak-kanak berumur antara setahun hingga 60 tahun. Tangkapan kemudian dibawa ke Kompleks KDN Meru Raya untuk siasatan lanjut. Usaha mengekang jenayah kes pecah tabung surau serta masjid dipergiat sepanjang Ramadan ini di Terengganu. Rondaan dan pemantauan dilakukan polis bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional serta Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di kawasan terlibat pada waktu malam. Minggu lalu, jelas Ketua Polis Terengganu terdapat 3 kes pecah tabung masjid dilapor melibatkan daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Siasatan sedang dijalankan. Polis berhubung penurunan surat layang yang memburukkan nama seorang doktor di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh. Pengadu berusia 43 tahun membuat laporan terbabit di IPD Ipoh. Ketua Polis Daerah berkata surat layang tersebut menuduh pengadu dan beberapa staf lain melakukan perbuatan terkutuk terhadap houseman yang bekerja di Jabatan Ortopedik. Ini pula tindakan tidak bertanggungjawab sebuah kilang di Mergong Barraj Alor Setar. Tindakan melepaskan efluent berwarna biru tidak terawat secara terus ke dalam longkang awam mengundang padah apabila Jabatan Alam Sekitar Kedah mengarahkan operasi kilang dihentikan. Sampel bahan tercemar diambil dan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Di Melaka pula, 5 tangkapan dibuat Jabatan Agama Islam Melaka atas kesalahan ponteng puasa dan menjual makanan kepada umat Islam yang berpuasa. Exco berkata, operasi dijalankan di beberapa lokasi tumpuan yang dikenal pasti hasil aduan orang awam dan intipan penguat kuasa. Turut dipantau pungutan derma khairat yang tidak mendapat kebenaran dan melanggar peraturan. Warga pendidik di Saran beri kerjasama melaporkan kejadian jenayah seksual membabitkan kanak-kanak sekolah. Menteri di JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi mendapati kes sedemikian gagal dilaporkan oleh guru sekaligus menyukarkan pihak berkuasa melindungi mangsa serta mengambil tindakan terhadap pelaku. Data tidak tepat kadar pertukaran ringgit yang dikeluarkan enjin carian Google. Kerajaan minta penjelasan daripada pihak Google berhubung perkara itu yang berlaku Jumaat lalu. Ia bukan kesilapan yang kali pertama berlaku. Jelas Menteri Komunikasi, Menteri Kewangan kedua dan Gubernur Bank Negara telah menghubungi pihak Google. Paparan data tidak tepat adalah petanda tidak baik yang boleh menimbulkan kegusaran dan salah faham. 300,000 kilogram minyak masak terpakai UCO. Sasaran itu ditetapkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi dengan kerjasama Petronas Dagangan Berhad menerusi program pengumpulan UCO tahun ini. Usaha turut diperluas ke 50 stesen minyak Petronas di seluruh negara selain penyertaan 15,000 kalangan orang awam. Harga pembelian semula oleh Petronas adalah RM3 sekilogram. Kira-kira RM268,000 disumbangkan kepada 28 institusi tahfiz yang berdaftar penuh di bawah Jabatan Agama Islam Melaka. Sumbangan kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka itu menyaksikan setiap tahfiz menerima RM9,600 secara one-off. Ketua Menteri Melaka menasihati institusi pendidikan Islam swasta yang belum berdaftar segera berbuat demikian bagi memastikan penyaluran sumbangan dapat dilakukan. JPN menerima kira-kira 638,000 permohonan penggantian kad pengenalan di seluruh negara sejak tahun 2022. Permohonan itu disebabkan kehilangan kad pengenalan akibat kecuaian, jenayah dan bencana. Ketua pengarahnya menyatakan hampir 595,000 permohonan penggantian kad pengenalan disebabkan faktor kecuaian pemegang kad. Dalam pada itu, 6 penduduk terjejas banjir pada musim terkujuh Januari lalu menerima gantian dokumen pengenalan diri. Program Mekar JPN itu memudahkan urusan penduduk di luar bandar termasuk individu yang mahu membuat permohonan baharu dan gantian dokumen pengenalan diri. Jelajah Ramadan RTM 2024 tiba di Perlis. Seperti tahun sebelumnya, pelbagai aktiviti diadakan khususnya bagi meraihkan 32 anak yatim dan asnaf terpilih. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik edisi ke-13, menyaksikan pelbagai pihak terus menyalurkan sumbangan sekaligus membuktikan keprihatinan mereka untuk sama-sama berkongsi rezeki.
Lawatan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman berjaya mencapai matlamatnya. Paling utama melibatkan usaha memperkukuh persahabatan yang sedia erat antara kedua-dua negara. Juga meningkatkan kerjasama perdagangan dan peluang pelaburan untuk Malaysia. Potensi pelaburan baharu RM45.4 bilion diraih melalui 7 syarikat Eropah bagi jangka masa 5 hingga 10 tahun. Pelaburan kebanyakannya melibatkan sektor diperuntukkan dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Perdana Menteri memaklumkan ini termasuk semikonduktor, aeroangkasa, kimia, peranti perubatan dan teknologi kaca. China Eastern Airlines menjadi syarikat penerbangan antarabangsa terbaharu yang mengendalikan penerbangan terus harian dari Kunming, China ke Kuala Lumpur. Penerbangan sulungnya tiba di KLIA semalam. Laluan baharu China Eastern Airlines menghubungkan Kunming, Kuala Lumpur itu menggunakan pesawat Airbus A320neo dengan kapasiti 148 penumpang. Johor berjaya catat pelaburan RM113.7 bilion sepanjang tempoh 2 tahun kepimpinan Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi. Malah 35,000 peluang pekerjaan dicipta untuk rakyat negeri itu. Antara pencapaian lain termasuk menaik taraf 444 km jalan raya di seluruh negeri serta tumpuan terhadap kelancaran aliran trafik di CIQ bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Juga kejayaan menyediakan lebih 4,200 unit rumah mampu milik Johor. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA giat mempromosi Langkawi menerusi pelbagai acara antarabangsa dalam meluaskan jangkauan globalnya. Antara acara tersebut termasuk aktiviti Expo dan kerjasama yang dikendalikan di Amsterdam dan Berlin. Di samping itu, LADA turut mengadakan perbincangan konstruktif dengan agensi pelancongan Ithaka di Poland untuk memuktamadkan siri penerbangan sewa khas ke Langkawi yang dijadual pada suku keempat tahun ini. Pengiktirafan Malaysia sebagai negara yang mempunyai iklim pelaburan terbaik keseluruhan dalam kalangan negara membangun di Asia menyerlahkan keberkesanan dasar ekonomi Malaysia. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA menjelaskan pengiktirafan daripada Milken Institute menerusi laporan Indeks Peluang Global 2024 itu juga bukti usaha bersepadu semua pihak berkepentingan. MIDA komited menjadikan Malaysia sebagai lokasi pelaburan utama dengan memastikan proses pelaburan lebih lancar. Mengenai permohonan penambahan jumlah kenderaan import terpakai kepada 50,000 unit setahun berbanding 35,000 unit ketika ini. Pihak Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia memaklumkan perkara itu masih dalam pertimbangan Kementerian Kewangan. Permohonan dikemuka sejak tahun lepas dengan mengekalkan fee import RM10,000 setiap unit. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin PRCS mengeluarkan video memaparkan mangsa yang maut dan cedera akibat serangan rejim Zionis. Serangan itu dikatakan berlaku di kamp pelarian namun tidak dapat dipastikan lokasi sebenar serangan. Dalam catatan di X yang mengiringi video berkenaan, PRCS memaklumkan 2 mangsa terbunuh manakala 3 cedera dan dibawa ke Hospital Al-Auda. Peperangan yang berlaku sejak 7 Oktober lalu telah membunuh lebih 31,000 penduduk Palestin. Tabung Penduduk Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata 50,000 wanita hamil di Gaza tidak memperoleh akses perkhidmatan kesihatan asas. Ibu hamil termasuk kira-kira 5,500 yang dijangka bersalin bulan ini bergelut untuk mendapatkan penjagaan kesihatan. Lebih menyedihkan, doktor di Gaza melaporkan tiada lagi bayi baharu yang lahir bersaiz normal di sana. Keadaan di semenanjung Gaza semakin teruk susulan Israel terus melakukan serangan dan mengenakan sekatan. Dalam pada itu, penantian penduduk Gaza terhadap 200 tan bekalan bantuan dari kapal Cyprus yang melalui koridor maritim baharu berakhir. Muatan kargo hasil inisiatif Badan Amal Sepanyol itu syarat mengandungi makanan untuk penduduk Gaza yang diancam kebuluran ketika perang sudah berlarutan lebih 5 bulan. Kerja pemunggahan dilakukan World Central Kitchen dari tongkang yang disambungkan ke jeti. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu.